Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good evening. Selamat malam kepada semua yang hadir dalam live saya LinkedIn dan juga mungkin ada dalam Facebook dan ada juga yang di dalam YouTube. Jadi kita bersiaran selama lebih kurang 1 jam di dalam empat link. Dalam keempat-empat link inilah yang kita akan bersama-sama untuk membincangkan beberapa perkara tentang apa itu fokus L&D. Jadi kebiasaannya apa yang kita akan buat pada hari ini adalah untuk melihat kepada bagaimana newbies ataupun orang-orang yang baru masuk dalam L&D ni untuk mengetahui tentang macam mana cara dia untuk adapt dengan job and task responsibility sebagai L&D. Tapi saya tidak akan berseorangan pada kali ini dan bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Michael Teo. Ya, kita ada Terima Michael kasih, Teo. Zul. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Michael. Sayang. Ya, thank you very much. Terima kasihlah datang kepada sesi kita pada malam ni. Kita nak tengok macam mana cara sebagai seorang L&D, sebagai human capital practitioners, apa dia cara dia untuk kita menjadikan diri kita ni lebih efektif dan juga produktif. Bagus. Sebelum tu kan Michael, kita kena share lah sikit kan siapa kita ni kan. Kalau orang tak kenal, kalau orang tak kenal susah juga. Jadi first saya akan share sikit lah siapa saya. So saya nama saya Zul Ahmad Zulkarnain. Ada LinkedIn sana. Saya dengan Michael ni berkenalan di dalam LinkedIn. Initially kita nak berjumpa dulu tapi tak jadi. Tapi berkenalan dalam LinkedIn and also we are the speakers yang berada dekat dalam satu conference. Jadi Ken Komizul sekarang berada di sebagai Senior Head Corporate Training Institute di RB Hakom University di Pekan. So maknanya saya berada di Pahang lah sekarang ni. Kita semua PKP kan. Kita berada di Pahang. Saya di Pahang, Kuantan, tapi universiti berada di Pekan. So di RB Hakom University. Experience saya dalam L&D ni lebih kurang belas-belas tahun. Tak boleh nak kira lagi berapa tahun. Kalau experience dalam human capital, human resource adalah dalam 20 years plus. So boleh bayang orang hebat ni Zul. Zul orang hebat. Boleh bayang berapa umur saya kan Michael. Jadi sedikit lah kita ada knowledge ataupun exposure kita. Saya semasa di Post Malaysia sebagai head of human capital development di Post Malaysia. Kita namakan postcode Post Center of Development. Jadi Michael, kadang-kadang orang nampak catchy postcode. Postcode memang sinonim dengan Post Malaysia. So orang muda ingat. Pada masa tu dia gunakanlah juga postcode tu Post Center of Development. Sebelum tu di Akademi di RB Hakom Port Dickson. So almost around 7 years berada dalam di RB Hakom Group. Jadi managing around, kalau di RB Hakom Group ni lebih kurang estimated dalam 60,000 employees lah in total semua sekali. So Post Malaysia, dan sekarang saya berada di RB Hakom University, bukan sebagai lecturer tapi still dalam bidang training. So that's my area. Dan ini Michael. Wah, Michael punya profile ni kalau saya susun, saya terpaksa pilih tengok kat dalam dia punya LinkedIn tu, saya terpaksa susun mana satu yang saya nak supaya muat muka surat. Michael. You're too kind, sir. You're too kind. Share sikit Michael. Boleh. So, selamat petang ya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, rakan-rakan seperjuangan dalam industri HR kita. Saya dah nampak ada beberapa rakan-rakan kita sudah join ya. Saudaraku Zul ni ada di Siti Nur Sakina, Raziman. Selamat datang ya kepada anda semua yang sedang mengikuti rancangan kami sekarang. Please let us know you are there. So, terima kasihlah kerana memberikan peluang ini untuk menjemput saya ya untuk menjadi panelis untuk sesi perbincangan kita pada malam ini yang saya yakin akan amat menarik sekali. Zul, so untuk memberikan konteks kepada semua pengikut rancangan kita, cewa macam dah naik ke Astro Awani pula ni. Astro Awani. Ya, untuk memberikan konteks, saya
merupakan pengasas syarikat Thriving Talents. Okay, Di mana kami merupakan sebuah syarikat penyedia latihan di Mhm. mana fokus kami tertumpu ya kepada dalam aspek melatihkan kepimpinan golongan millennial, golongan Gen Y, Gen Z, pemimpin muda di syarikat-syarikat lah. So, our focus memang adalah around young people, young leaders. How do you develop them? How do you sell to them? How do you influence them lah? Tetapi saya mengasaskan Thriving Talents ni pada tahun 2012 and bersyukurlah ya kita dapat banyak sokongan, banyak orang bagi can ya. Kita pun berjaya mengembangkan sayap latihan, rundingan, coaching kita ke 41 buah negara setakat ini. So sebelum PKP tahun lepas ya, kita berada di South Korea ya, di negara Korea Selatan untuk melakukan sesi latihan kepimpinan untuk eksekutif korporat di sana. Tetapi kan Zul, saya tidak bermula sebagai seorang usahawan atau sebagai seorang pengasas syarikat Thriving Talents ya. Saya pun pernah bekerja di korporat juga. Saya bekerja sebagai pakar runding lah, management consultant di beberapa buah syarikat yang terkemuka di dunia semenjak saya menghabiskan pengajian saya di New Zealand ya. Dan lepas tu saya juga mempunyai peluang untuk bekerja di agensi-agensi kerajaan, dan satu pengalaman yang paling manis tetapi juga amat mencabar kepada saya adalah apabila saya diberikan peluang ya, saya memenangi satu anugerah yang berperingkat global yang membolehkan saya ya merantau ke 22 buah negara ya untuk memberikan sesi-sesi latihan yang berfokuskan kepimpinan ya, pemimpin-pemimpin muda di komuniti-komuniti setempat. Tetapi apa yang saya tak tahu kan masa tu Zul, negara-negara yang akan mereka hantar saya tu pergi ke Zimbabwe, Liberia, Peru, Guatemala, Mexico, Honduras, Ethiopia, semua negara-negara yang membangun tu. Negara dunia ketiga ya, tetapi saya memang bersyukur itu pengalaman itu memberikan banyak pendedahan kepada saya. Saya juga diberikan peluang lah untuk berkongsi idea di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ya mengenai hal pembangunan kepimpinan muda di kalangan korporat atau eksekutif kita. So saya memang bertuah. Saya ingin mengucapkan lagi ribuan terima kasih terutama sekali kepada rakan-rakan, abang-abang, kakak-kakak semua yang sedang menonton, mengikuti rancangan kita sekarang. And of course to my buddy Zul. Thank you. Oh, it's our pleasure. Itu satu kita merasa besar hati lah ya. It's my pleasure to merasa besar hati di atas apa yang kita himpunkan. Dalam keadaan macam ni Michael, you banyak sebut pasal Zimbabwe lah, New Zealand lah kan. Saya ni kan, kalau nak cerita pasal overseas ni baru sampai paling jauh pun Kunming lah, tu paling jauh lah tu. Kat China kan. Rezeki brother, rezeki tu. Nak sampai ke Zimbabwe lah, Maldives lah, itu tak tahulah bila saya boleh sampai kan. Tapi yang penting kedua-dua daripada kita ni ada beberapa exposure dan juga pengalaman yang kita boleh share dengan kawan-kawan kita. Betul. Saya tak katalah program ataupun apa yang kita akan bincang ni satu benda yang sangat besar, tapi it might be useful kepada bagi orang yang baru nak tahu tentang L&D. Saya tak target lah kita punya session ni untuk expert. Kalau kita tengok kat dalam LinkedIn, ramai expert dalam L&D kan. Bila kita post comment, wow, mahal guru kita bro. Dia punya cerita L&D tu, alamak, okay, we need to improve further. The more we know, lagi banyak kita belajar, sebenarnya lagi banyak yang kita rasa tak tahu tentang apa yang berada dalam apa saja bidang. Betul. Kalau macam dalam L&D, walaupun dah ada 20 tahun ke, kalau you dah pergi merata-rata, tapi still my message to everybody kan, sebenarnya learning is a journey, not a destination. Yes, betul. Learning is a journey. Kalau kita stop learning,
it's the day where we start degrading. Ah, When we start degrading is when we start dying lah. ya, Kita betul. kena pastikan otak kita ni, minda kita ni sentiasa aktif kan? Ya. When we stop learning, actually we are dying lah kan. Ya. Kan. Kita dah mati dah masa tu kan. Harap-harap tidak lah. Harap-harap kita we always learn, always improve ourselves. Boleh. Kecuali orang yang dah mati tu tak boleh nak belajar kan. Itulah dia punya penghujung. So Michael, hari ni kita letak konteks lah. Sebenarnya lebih penting ni adalah kita punya audience yang mendengar, yang melihat, dan kita ada juga chat yang boleh ditulis if kalau ada sebarang soalan, ada sebarang ideas, sebarang titik tolak tentang apa yang nak dibincangkan, ataupun mungkin ada idea daripada kawan-kawan yang berada dekat sana, apa dia topik-topik yang kita boleh bincangkan lagi selepas daripada ni. Jadi objektif dia tuan-tuan adalah supaya kita dapat menaikkan martabat L&D ni, kita dapat melihat L&D ni bukan hanya sekadar fungsi dia hanya sekadar register training, buat jadual training, apa lagi, terima nama untuk training, bukan itu saja kan Michael. Kita nak L&D ni menjadi, kalau tengok David yang kita biasa dengar, kita nak human capital ni ataupun HR ni adalah a business partner. Betul. So bukan betul tak Michael? So what do you think? Betul. As a business Saya partner, right? memang setuju sangat, kerana kalau kita lihat pertumbuhan sesebuah organisasi itu ianya bergantung kepada keupayaan tenaga pekerja tenaga pemikir tenaga pemimpin yang organisasi itu ada. So jika kita melihat fungsi learning and development, training saja, memang tak berbaloi kerana learning and development ini amat mustahak sekali. Sebenarnya Zul, saya memang seorang advocate lah. Saya memang banyak, kalau boleh saya lobby pihak polisi ke, pihak kerajaan ke. Saya memang always advocate, even to companies kan, in the boardroom, dalam tu majlis ahli-ahli korporat tertinggi in the boardroom kan, we need to have an L&D person in the boardroom. Selalunya kalau boardroom ni mereka ada CEO, pasti ada. Mereka akan ada CFO, COO. Tapi saya rasa CHRO atau Chief Learning Officer kena ada juga. Kerana learning tu adalah amat penting sekali. Jika kita ada CFO saja, CEO selalunya dia akan kira kos. Kos ni. So selalu saya dengar Zul, kalau ni dalam kegawatan ekonomi, kos mana yang akan mereka slash dulu? Pasti ni kos L&D, training. Training lah kan. Tapi mereka tak terfikir, kalau you slash training cost, kalau ada yang cakap, Michael ni sekarang pandemik, kita tak payah hantar staff pergi motivasi semua. Tak payah, mereka semua duduk kat rumah saja. Tak payah motivasi, cut cost. Tapi sekarang Zul, bagi pandangan saya lah, saya boleh nampak ramai pekerja yang memang mereka nakkan motivasi. Kalau bukan motivasi pun, mereka nak training yang lebih khusus kepada pengendalian emosi mereka, stress management. Tapi kalau CFO kita cuma nak cut cost saja, and cost pertama yang mereka cut ialah L&D, maka tenaga pekerja kita tidak akan terjaga. Betul. Pandangan saya Zul. So I am up for you, I support you brother. Kita angkat lagi martabat tu. In the boardroom, the Chief Human Resource Officer or Chief Learning Officer has to be in. Maksudnya like my saudara Zul here should be in lah. Tapi kadang-kadang diorang tak perasan, especially company yang contribute kepada HRDF, Human Resource Development Fund kan, kepada HRD Corp, bajet levy yang dia bayar tu kepada HRDF tu sangat besar sebenarnya. Betul. Kadang-kadang millions of ringgit dia contribute. Jadi bila kita tengok that areas of expenses, saya rasa saya sangat yakin lah, we need to look into people development intara dengan lebih mendalam. Jadi sebab tu pada hari ni kita akan membincangkan 3 topik saja. 3 benda ni saja yang kita akan bincangkan. Sebenarnya topik-topik ni tuan-tuan adalah hasil daripada kita punya
ideas yang kita masukkan dalam conference. Tapi bila dalam conference ni masa tu sangat terhad. Jadi saya dengan Michael ni ambil peluang ni lah untuk berkongsi agar apa yang kita sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada semua orang. So ada tiga benda yang kita akan bincangkan. Pertama sekali, apa dia 3 perkara yang L&D perlu ambil tindakan dalam pandemik pandemik COVID-19 ni. Cabaran apa dia 3 benda yang kita kena ambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi planning, latihan dan pembangunan, training and development punya planning, menjadi L&D yang agile. Okay. Saya rasa ini Michael lagi hebat daripada saya ni. Kan? Tak ada, saya pun masih belajar, bro. apa dia maksud agile tu kan? Adakah agile ataupun gila? Agile tu apa? Gila, yalah. Gila. Perlu ke kita ni L&D menjadi satu unit yang agile? Itu persoalan sekejap lagi kita akan jawab. Jangan risau, dalam 1 jam paling lama pun kita akan bincangkan. Dan yang ketiga, integrasi pembelajaran tidak formal dengan social media sekarang media sosial dah sangat banyak dah kan? Betul tak? Ya, betul. Terlalu banyak dah sekarang adaptasi daripada pelbagai sudut. Kalau Michael, masa you being employed dekat sebagai consultant, macam mana L&D macam mana L&D tu diterima oleh organisation? Adakah function dia tu satu function yang penting ataupun it's just administrative? Okay. So bagi saya kan, when I started my career lah, ni pekerjaan saya yang paling awal tu, saya memulakan career saya sebagai seorang pelatih pakar runding. Tapi pelatih ni saya bukan latih orang tau. Saya yang jadi ni ahli yang kena latih ni, our trainee kan. So bila saya jadi trainee ni, L&D dalam industri saya, industri rundingan kan, management consulting, L&D ni memang amat penting sekali. Dan saya boleh nampak pada masa itu kami banyak bekerjasama dengan pihak dari pelbagai sudut industri. Apa maksud saya sudut industri ya? Kita ada wakil daripada pihak akademik, profesor-profesor yang akan datang untuk memberikan tunjuk ajar kepada kita ya Zul. Kita juga ada perbincangan bersama dengan pemimpin-pemimpin komuniti. Ni pemimpin-pemimpin komuniti mereka lebih dikenali sebagai ahli-ahli politik lah. Kita juga ada perbincangan dengan mereka, memahami keadaan mereka dan juga komuniti yang mereka wakili. Kita juga ada melakukan reverse mentoring yang banyak. Maksudnya apabila kami melakukan suatu projek di mana kami dikehendaki untuk bekerjasama dengan sebuah institusi pengajian tinggi untuk merapatkan jurang institusi itu dengan klien kami lah. Klien ni pihak syarikat yang besar lah. Kami akan melakukan reverse mentoring di mana kami akan memasuki universiti tersebut, belajar daripada lecturer mereka, belajar pun daripada student mereka pun ada. So, fungsi L&D ni memang baguslah. Tapi itu kerana saya berasal dari sebuah industri di mana automation kurang. Because when you come to consulting, dia masih kan tertumpu kepada kebolehan pakar runding tersendiri. Mereka tak boleh gunakan komputeran lagi. Kan? Tapi sekarang you have big data lah. So masa pun sudah berubah kan. But we adapt ya. Ya. Saya pernah cuba bagi soalan kan kepada kita punya participant hari itu kan. Yes. Dekat mana sebenarnya L&D di tempat anda kan? Dekat mana? Adakah L&D tu dia punya location ataupun position tu berada di human capital, jabatan sumber manusia, jabatan modal insan yang mana satu, ataupun L&D tu berada di perancangan korporat ataupun berada di CEO office, pejabat eksekutif ataupun pengarah. Sebab lokasi dia punya kepentingannya adalah kalau dia berada di satu-satu tempat ni, dia akan mempunyai satu authority yang besar, satu authority yang besar. So 100% daripada respon mengatakan L&D berada di human capital lah kan, memang jabatan modal insan, betul. Betul lah, HR kan berada kat situ. Tapi kan
jarang sekali bila kita tengok HR tu sebenarnya dia report direct kepada ada HR memang report kepada CEO, Ya, tapi L&D dia report kepada HR. ya, Jadi benda tu tak, kalau HR memainkan peranan, dia ada L&D dekat dalam diri dia, dia hmm, akan push for L&D programs, dia akan push for betul, training betul, tanpa betul, tanpa kita kena paksa orang attend training kan. Kan betul, betul, Michael? You betul, pun betul. mungkin you pernah experience kan, Hmm. bila kita buat training ada yang malas nak pergi training, datang pun Itu biasa. masam je kan. Jadi Ya. kalau dia berada di sumber manusia memang itulah limit dia. Tapi kalau dia berada di perancangan korporat, apa yang berlaku pada L&D you rasa, Michael? Saya rasa kalau ia berada di perancangan korporat, Ha, maka ia akan melibatkan banyak lagi pihak lah selain daripada pihak modal insan atau pihak human resource lah. betul? Ia berkemungkinan melibatkan corporate com, kerana saya Hmm, ada klien lah di mana mereka menggunakan fungsi L&D mereka sebagai suatu daya tarikan untuk menarik golongan-golongan muda, untuk menarik bakat-bakat hebat dari industri untuk ya. masuk ke syarikat mereka, di mana mereka Hmm, menjanjikan semua new hires ni akan mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dengan program-program L&D yang disediakan. So itu yang itulah. pertama. Yes. Imagine kalau Hmm. L&D tu berada di CEO office, Oh, kan? lagi hebat. Sebenarnya Uh, tu, saya mempunyai satu case study tau. oh ada? Tapi case study ni, dia Ha. ada dua cabang. So, izinkan saya ni nak berkongsi pengalaman dengan Boleh rakan-rakan silakan. semua. Ya. Ha. So, cabang pertama, saya pernah melalui syarikat pakar runding saya, tapi masa tu saya masih bekerja untuk Hmm. mentor saya Dan pada ketika itu, tahunnya adalah tahun 2012. Dan pada Hmm. masa itu mentor saya melalui syarikat pakar runding dia, consulting firm dia baru Hmm. saja memenangi kontrak daripada AIM, Agensi Hmm. Inovasi Malaysia, di Hmm. mana kami kena menghasilkan the National Corporate Innovation Index, di mana kami memang melakukan penyelidikan yang mendalam tentang syarikat-syarikat di Malaysia yang memang berinovasi tinggi. Salah satunya adalah Maybank. Tu tak payah cakap lah. Di kalangan bank, Maybank is quite advanced Not only in Malaysia but across in ASEAN region juga. Tapi apa yang kami tahu adalah di Maybank pada masa itu, mereka nak memupuk semangat inovasi. Semangat inovasi itu kerana mereka nak pupuk semangat yang kental tu, program inovasi itu diletak di bawah naungan pejabat CEO dan presiden bank tau. Hmm. Maksudnya semua idea yang kamu boleh sumbangkan sebagai staff terus masuk ke pejabat CEO dan pejabat presiden Maybank. Dan kami nampak apabila mereka cut through the ranks kan, bila mereka terus saja salurkan idea, aktiviti-aktiviti untuk kembangkan potensi staff untuk berinovasi kepada pejabat CEO, kepada pejabat tertinggilah, maka their take up rate, partisipasi daripada staff-staff mereka memang tinggi in contributing innovative ideas. So itu cabang Hmm. pertama. This is a really good case study Now cabang kedua. Cabang kedua actually sedang berlaku kepada kita sekarang lah. Ya. Now Fighting Talents ni kita terkenal dalam industri sebagai sebuah organisasi penyedia latihan yang fokus kepada management training program. Hmm. Iaitu program pembangunan kepimpinan diri untuk golongan-golongan pemimpin syarikat atau eksekutif yang muda yang akan dinaikkan pangkat mereka dalam 2-3 tahun. Ya. And this recent client yang kita ada, CEO mereka tarik management training program yang dulunya dikendalikan oleh human resource capital, dia tarik, dia bubuh di bawah portfolio dia sendiri. Kerana dia nak tengok apakah bakat-bakat yang boleh diasas daripada staff-staff dia sekarang. So saya nampak apabila seorang CEO begitu hands-on dengan L&D, for this case management training, memang ramai staff yang sertai program itu, Yep. ramai staff yang lebih berani bersuara, ramai staff yang lebih berani
participate, melibatkan diri ya dalam projek-projek yang telah kami sediakan sebagai journey mereka, perjalanan mereka untuk dilatih menjadi pemimpin masa depan buat syarikat atau organisasi itu. Dan sebenarnya itulah dia basic untuk menjadikan satu organisasi itu learning organization. Yes, Kan? betul. Learning Kita kena organization. tengok CEO tu dia nak tak? Dia nak, people say lah, would he even put his own time to be part of the program? Selalunya kalau saya buat program motivasi atau program team building ni, saya akan selalu menyarankan kepada klien saya, boleh tak kita dapatkan CEO atau MD datang 5 minit pun cukup. Berikan kata-kata haluan. Support, right. Saya pernah satu experience Michael. CEO tu sendiri memang dia punya minat tu dalam L&D tu mendalam. Sampai dia tu sendiri jadi trainer tau. Tengok. Hebat. Dia sendiri menjadi trainer. Dan semua dia punya second liner C-1, C-2 semua tak boleh kata apa. And they need to follow that CEO lah kan. Betul. Untuk menuju ke depan. Jadi Michael, bila kita tengok tentang tempat di mana lokasi L&D ni, sebenarnya ia berkait dengan L&D 4.0. Saya tak nak bagi definition lah kan. Definition ni semua lebih kepada akademik, tapi apa yang saya nak share adalah something yang practical. So bila kita sebut L&D 4.0 ni, dia memang correlate directly dengan revolusi industri ataupun industrial revolution 4.0. Jadi Michael, saya perhati bila kita move towards IR 4.0 ni, people are looking into orang melihat kepada hanya sebagai teknologi kan. Tapi sebenarnya yang paling kritikalnya bukan teknologi Michael. Teknologi tu kita boleh beli kan. Teknologi tu kita boleh dapatkan. Kerana 75% inisiatif transformasi digital sebenarnya gagal. Bukan kerana teknologi. Tapi mereka menjadikan teknologi tu sebagai ends in mind ataupun matlamat. Jadi let's say kalau dibuat satu sistem dan dirasa sistem tu adalah sistem yang paling ideal, complete, tak ada false proof lah, tak ada masalah langsung dekat dalam sistem tersebut. That's the ideal system or digital ideas yang ada. But they forget yang menjalankan, yang menggunakan digital inisiatif tersebut adalah manusia. Betul. Jadi itu berkait dengan hard skill, dengan soft skill kan. Betul. People are looking into hard skill. Saya pun masa saya buat research tentang digital ni, I come across, saya melalui banyak artikel ataupun feedback mengatakan bahawa sebenarnya bukan digital tu adalah penyebab kepada kegagalan, tapi manusia yang menggunakan digital itu yang menyebabkan kegagalan. Mereka tidak bersedia, Michael. What do you think? Betul. I agree with you, memang setuju sangat. Saya rasa learning and development L&D 4.0 ini bukan saja tertumpu kepada teknologi ya. Saya rasa jika ada L&D atau HR practitioner yang beranggapan, industri 4.0 ni semua teknologi. Kalau teknologi kita lagi bagus, maka kita lebih bersedia. Saya dengan izinlah, saya rasa itu cuma satu alasan. Ya, itu nak mencari jalan keluar yang mudah. Bagi saya, L&D 4.0 ini bermaksud memang ada. Kita kena bersedia daripada aspek teknologi ya, menyediakan platform, digital learning solution yang staff-staff kita boleh belajar. Tapi apa yang lebih penting sekali adalah pembudayaan staff-staff kita. Maksud dia, adakah mereka diberikan insentif? Adakah mereka diberikan dorongan? Adakah mereka diberikan motivasi hand-holding dengan izin hand-holding untuk membolehkan mereka lebih mudah, lebih yes to accept the technology. So itu pada pandangan saya, dan saya rasakan L&D 4.0 juga bermaksud kita akan lihat peranan L&D ini bukan saja akan tertumpu untuk mencari trainer, mencari syllabus, mencari topik ya.
Saya sekarang boleh tengok daripada pelbagai lapisan golongan partisipan, klien saya boleh nampak sekarang kan L&D ni dia sudah decentralized tau. Maksudnya kalau if you're working in a bank and you're doing consumer banking type of training, selalunya L&D mereka akan cakap L&D you carilah orang. Tapi saya sekarang lihat kebanyakannya kalau consumer banking yang perlukan satu latihan atau training tersebut, mereka akan cari sendiri, nanti mereka akan pergi ke L&D, L&D kena vet through saja. Because right now, the consumer banking, sebagai contohnya, mereka lebih tahu apa yang mereka nak train, apa yang diinginkan oleh staff mereka. So saya nampak kalau L&D 4.0 ni teknologi ada, tapi kita juga akan lihat pembudayaan tu amat penting. Ya, betul. Support system. And then after that, the third point is decentralization of the L&D role. Saya tengok kan bila you cakap dengan Michael dengan izin macam kita ni kat parlimen pula rasa. Ni ada orang bertanya kepada saya, Zul. Mereka tanya, Michael, bahasa Melayu ni bahasa sastra. Saya cakap, yalah, selalu tengok kat parlimen. Okay. Kita memang you have try your level best lah untuk cakap bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu memang okey pun. Okay, cuba tengok yang audience yang kita ada sekarang ni, walaupun berapa orang, cuba kita rate Michael punya bahasa Melayu berapa? Aduh, saya kadang takut, saya dah gelisah dah. 5 paling tinggi, 1 paling rendah. Cuba rate. Letak kat dalam chat, letak dalam komen. Confirmnya lah Michael, you punya rating ni lebih banyak daripada 5 dengan lebih banyak daripada 1 atau 2 lah. Because your Malay is dah improve kan, bahasa Melayu dah bagus. Tapi kebetulan hari ni kita buat sesi dalam bahasa Melayu, jadi terpaksalah ada kata 5. Ya, ni ada kata 5. Nama pun hebat. Empelik 5. Empelik kata 5. Okey kan? Wah, ni 5.1 lagi. Encik Adam Ezani. 5.1. Wah, Zul, ni kerana kita ada orang yang begitu baik hati seperti Empelik, Encik Adam Ezanis, Min pun 4.5 tu pun kira hebat lah. Kerana ada orang yang begitu baik hati ni, saya masih boleh cari makan. So terima kasih semua. Ini semua kawan-kawan kita kan, kita nak tengok macam mana. Wah, Nur Askia 5.5, bagus tu. Nur Askia ni dari postcode kan? Saya Saya pun nampak tudung merah macam je. Yalah, I rasa dia dari postcode. Hello. Dia postcode rupa-rupanya ada orang postcode kat sini Okey, tak apa. Ni nak tengok senior. Tak apa, kita biar nama dia lama sikit kat situ. Okay, Michael. Sebenarnya 3 perkara yang kita perlu tengok dekat dalam pandemik ni. Sebenarnya satu yang pertama sekali, saya tutup Kiki punya feedback. Ni ada Dr. Sakinah kata good vibes 5. Great. Wah, thank you. Terima kasih. Ada 3 perkara kawan-kawan. 3 perkara benda yang kita kena perhatikan dalam masa kita pandemik COVID-19. Kalau tengok dia dalam saya punya YouTube, first yang saya keluarkan adalah bagaimana untuk kita bekerja dari rumah. So tengok kebanyakan daripada organisasi, you dah sebut pun Michael sebenarnya, kebanyakan daripada organisation dah mula decentralize. Bukan hanya sekadar apa yang you sebut tadi tentang decentralization of training programs kan. Tapi sebenarnya people punya management daripada segi cara bekerja dah terpaksa decentralize. Sebab bila masa kita nak jumpa semua orang dalam satu tempat, dah tak ada masa dah. Everything kita kena letakkan amanah, kepercayaan dan juga responsibility, accountability tu kepada orangnya. Kan? Betul. Kita tahu, memang kita tahu Michael, bila kita nak bagi satu-satu amanah kepada seseorang, kena tengoklah capability dia. Tapi sekarang ni dah tak ada masa dah untuk tengok capability issues. Kalau kita berikan satu amanah, kita kena percaya. The word is trust. Kan? Kita kena percaya kepada orang tu supaya orang tu dapat menjalankan amanah tu dengan baik. Katakan kita berikan kepercayaan, kita berikan amanah tu, sebab kita dah tak boleh dah. Takkan semuanya saya kena approve.
Ya. Macam bos saya dulu kan. Bos Ya. saya ada banyak bos lah. Tapi bos saya dulu dia kata kalau if you cannot do your job, I'll find another person to do your job. Ya. Kan. Tak tersentak ke kita kan? Kalau saya Ya. ada buat kerja, Patah motivasi kita, tapi cari orang lain. So yalah. kita kena letak trust. Ya, Saya punya style Michael, saya meletakkan trust kepada orang. Tapi betul, sama. saya melihat kepada capability orang tu juga. So Ya. decentralization, you dah sebut pasal decentralization tadi Michael. Yes, Ya. that's very very true. So tak boleh lah setiap daripada Nasib individu. baik saya betul lah. Ni macam ambil ujian ni. Guru saudara saya ni. Kasih betul. Kawan-kawan, Michael tak tengok tau slide ni. So Saya pun terkejut. Saya betul lah tekan saya tu. Okay. So first, decentralization. So maknanya apa yang kita kena buat sebagai L&D ialah kita kena ambil responsibility tu dan kita terima dan kita cari jalan. Saya selalu cuba cakap, cari jalan macam mana nak improve ourselves. Kita tak boleh nak hanya berharap kepada orang lain nak attend training, tak sempat dah sekarang ni. Cari jalan. Abundance of resources, banyak resources yang berada dekat luar tu yang kita boleh tengok, yang kita boleh ambil untuk kita bergerak dengan lebih baik. Betul tak Michael? Betul, saya setuju sangat. Kini saya nak promote sikit lah LinkedIn. Ni platform LinkedIn ni, saya rasa orang macam Zul, macam Nur Askia, Siti Nur Sakina ni memang advance sikit lah. You all are on LinkedIn. Tapi masih ramai lagi yang cakap, oh LinkedIn ni Facebook yang kedua. Sebenarnya tak ada ya. LinkedIn mempunyai banyak fungsi-fungsi yang tertentu yang memang fokus mereka adalah di golongan profesional. Maksudnya bagi pihak L&D kalau nak cari sumber, nak cari pakar dari pelbagai topik ya Zul, memang tak begitu sukar lagi. Kerana LinkedIn ada banyak, kita boleh tengok apa yang mereka post, apakah credential mereka. So LinkedIn hebat lah. Saya nak galakkan rakan-rakan semua yang berada di Facebook, di YouTube sekarang, sila pergi ke LinkedIn lah. You know? Ya, okay, betul. Alright, thank you. Okay, pertama decentralization. Yang kedua, semakin lama kita kat dalam KP ni, kita ni semakin inovatif, semakin kreatif. Kan? Ya, setuju. Cuba tengok kalau dulu nak berhadapan dengan kamera ni satu benda yang paling mustahil lah orang kata. Sebab orang Malaysia kita segan sikit tu. Ya, saya pernah tanya kepada kawan-kawan kepada management dan juga beberapa orang kan. Okey, kita meeting online lah. Oh, tak boleh lah, kita kena meeting face to face. Alright, tak apa. Sampai tiba COVID-19 MCO pertama dah semuanya terpaksa online. Kan? Betul. People dah semakin berinovasi dan kolaborasi. Di antara kaki tangan tu dah mula untuk berkolaborasi tau. Dia dah tak there are no choice. Dah tak ada choice. Tapi kalau kita di dalam L&D masih lagi tidak dapat memikirkan bahawa kita sebenarnya satu unit. Kita kena berkolaborasi dengan unit-unit lain. Kena berjumpa dengan unit-unit lain dan kena memberi idea-idea yang lebih inovasi, yang lebih inovatif. Supaya apabila idea yang ada yang lebih inovatif tu, dia akan menjadikan COVID-19 ni bukan satu beban tapi satu rahmat bagi kita semua kan. Betul. Kita kena convert benda tu menjadi satu-satu benda yang positif. Betul. Okay. Saya rasa ini your favorite topic ni Michael, tapi saya tak nak bagi you cerita panjang. Kita dah sampai rupanya dah almost 40 minutes lah Michael dalam ni. Time flies when we enjoy ourselves. Yang ketiga dalam COVID-19 ni lah L&D perlu melihat kepada talent pool. Talent pool. Jangan biarkan talent pool tu tercari-cari sebab ramai je orang semasa COVID-19 ni tukar kerja. Betul. Semasa COVID-19 tu dapat offer yang baru. Betul. Sebab people are looking into talent pool. Kan? Yes. And paling penting sekali, people are looking into the right people at the right time at the right place. Betul. Ini kalau saya nak kongsikan sikit lah Zul kalau kita berbincang pasal talent pool ni yang juga ada kaitannya dengan poin kedua Zul tadi, iaitu kolaborasi dan inovasi Saya daripada
perspektif syarikat saya Thriving Talents, kami memang banyak melakukan kursus-kursus kepimpinan yang lebih medium to long term ya. Maksudnya management trainee program, high potential development program, selalunya 1 ke 2 tahun. Dan kerana pengalaman kami lah yang lebih global, so we get to work with some of the world's largest companies macam Microsoft, Oracle, HSBC. Kalau locally here macam CIMB, Petronas ya, to name a few. Now, daripada pengalaman saya ni, kalau kita nak memperkukuhkan talent pool kita ni, kita tak nak mereka larilah. Apakah fungsi yang boleh L&D mainkan ya? Pertama sekali daripada penstrukturan program. Kalau saya boleh mengesyorkan lah ni untuk semua L&D practitioner di luar sana, daripada klien-klien saya yang saya belajar ya, yang mereka mengambil ni best practices daripada guru-guru hebat di barat, di bahagian barat dunia kita, juga di bahagian timur ya, South Korea, Japan semua. Dia ada 3 peringkat ya. Peringkat pertama, your L&D program ada penumpuan terhadap penguasaan diri. Maksudnya emotional management, self-management of the staff, of the leader. Kerana daripada kursus-kursus yang terlibat dalam modul tu, mereka akan belajar macam mana nak mengendalikan emosi yang kurang baik. Mereka akan belajar macam mana nak release stres mereka dengan cara yang baik. So that is very important. Dan dengan modul atau perangkaan pertama ni, staff-staff ni akan rasa macam company memang ada jaga mereka. Because company is not sending them to another training to make more money for the company or for them to work harder. Tapi company hantar mereka ke satu training untuk menjaga diri mereka. So itu pertama. Yang kedua, managing others or managing stakeholders. Itu juga penting. Kerana, like you say ya Zul, dalam era kita sekarang, L&D 4.0 akan ada banyak kolaborasi. Kerana maklumat memang terpapar banyak sekarang. Ya, di luar sana ya. Memang akan ada banyak saluran-saluran yang membolehkan staff-staff daripada business unit berlainan untuk menyuarakan pandangan mereka. Kalau syarikat tak bagi, mereka bawa pergi social media lah, tapi janganlah. Janganlah, okey? Ya, betul. Post yang baik-baik di social media, ya. Tapi mereka ada social media sekarang. Mereka ada rangkaian network di dalam syarikat masing-masing, macam Facebook for Work lah. Tapi when we have that, L&D memainkan peranan untuk memperkukuhkan pemahaman staff-staff mereka atau pemimpin-pemimpin mereka untuk faham macam mana nak bekerja sama dengan orang lain, macam mana nak memahami orang lain, macam mana nak menyelesaikan konflik sebelum konflik itu pun bermula. Itu amat penting. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, managing business, managing change, managing digital transformation. Penting. Okay? So, staff-staff semua juga kena fahamlah, kena menguasai teknik-teknik, apakah sistem-sistem yang boleh mereka gunakan sebagai seorang change agent ya, di dalam kumpulan, di dalam business unit, di dalam syarikat mereka ya. Macam mana mereka boleh memainkan peranan untuk menjadi role model dalam digital transformation yang bakal, kalau belum berlaku lah, yang bakal dihadapi oleh organisasi atau syarikat mereka. Betul. 3 penumpuan yang saya belajar daripada klien-klien saya di dalam dan juga di luar negeri lah. Alright. So apa yang kita share dengan kawan-kawan sekarang ni adalah tentang 3 benda. Ini adalah 3 perkara yang kita kena perhatikan. 3 perkara ya, kena perhatikan semasa pandemik COVID. So jangan lupa yang ni. Kami akan berkongsi tentang 2 lagi, iaitu topik yang kedua tentang tentang agile lah. Kadang-kadang orang kata gila kan. Gila. Perlu ke kita jadi agile kan? Jawapan dia, pertama sekali kita kena faham tu apa tu agile kan. Kalau kita tak faham, Zul, you are the expert. Silakan. Kalau kita tak faham apa tu agile, tu menjadi satu isu. Jadi saya nak ambil analogi yang paling mudah lah kan. Agile ni biasa yang kita tengok adalah dia punya lawan dia adalah waterfall. So waterfall ni, kalau kita tengok air waterfall tu kan dia turun setingkat demi setingkat kan. Air terjun tu, ya. Air terjun setingkat demi setingkat. Saya rasa mungkin ada orang boleh explain
lebih canggih lagi daripada saya, tapi saya nak explain dengan cara yang bahasa yang mudah je lah. So waterfall tu setingkat demi setingkat. Tapi kalau agile adalah dia tidak akan setingkat demi setingkat, dia akan bergerak dalam konteks tertentu. Baik, saya nak ambil contoh inilah. Saya ambil contoh saya bagi contoh Michael tentang katakanlah kita nak melihat katakan ada satu klien daripada kita dan kita adalah manufacturer kepada kereta. Klien nak beli kereta. Kalau kita menggunakan konsep waterfall, apa yang berlaku? Kita design kereta, kita buat design, kita bincang dan kita dapatkan satu hasil daripada perbincangan tersebut. Okey, design tu apa yang kita akan buat? Kita akan produce parts yang berada pada kereta, tayar, enjin, body dan akhirnya kereta. Pada masa design tu first buat, customer tak dapat kereta. So customer tak merasa happy pun dengan apa yang berlaku dekat situ. Tapi pada masa dia dapat kereta, memang dia happy. Yes, dapat kereta. Tapi kalau kereta tu tepat dengan apa yang dia mahukan. Tapi kalau dia tak tepat dengan mahukan, dia tak happy juga. Betul. Maknanya, kalau kita menggunakan konsep waterfall ni bukan salah tak salah pun. Tapi kita tidak akan dapat melihat bagaimana untuk kita memuaskan hati pelanggan kita dengan lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan cara agile dalam pembuatan kereta, apa yang kita akan buat? Kita akan berikan satu basic model, dinamakan minimum viable product. Kita bagi satu draft kereta, lepas tu kita bincang dengan dia, adakah ini kereta yang nak? Oh tak. Klien kata saya nak ada kotak dekat belakang tu. Lepas tu saya nak kereta tu ada warna hitam dan akhirnya dia akan hasilkan sebuah kereta. Betul. Dengan cara ini Michael, kita akan melibatkan klien daripada design sampailah kepada pembuatan. Klien akan merasa happy. Dan kalau kita tengok konsep waterfall apa yang berlaku, kalau kita buat kereta konsep waterfall, kita tak boleh stop production tu. Kita kena siap baru kita boleh buat. Tapi dengan konsep agile, kita boleh stop anytime. As long as customer happy. Kadang-kadang customer tu dah happy sebelum produk tu ingatkan dah full complete pun customer tu dah rasa happy. Okay. My message sebenarnya kepada kita semua sebagai L&D, kita tengok selalu kita buat waterfall punya konsep. Kita perahlah kepala kita, idea kita buat daripada A, B, C semualah. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh ni. Kita ambil contoh analisa keperluan latihan. Kan? Training needs analysis. Kita buat design, kita buat kotak-kotak template, lepas tu kita tengok apa strategi syarikat. Lepas tu yang paling bestnya, kita sebagai L&D buat apa? Kita letak training program yang kita dah buat tahun lepas, kita masukkan dalam kita punya table kan, dalam table. Okey, lepas tu kita bagi kepada semua department. Department pun kata, kita pun kata pada department, okay, you pilihlah benda satu yang you suka. Oh, department pun kalau dia tahu apa yang dia suka, dia akan ikutlah semua situ kan, yang dalam senarai tu. So kita kena break that waterfall punya method. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya kita sibuk plan, kita masukkan program macam-macam kat dalam tu. Klien ataupun kita punya staff ataupun employee tak nak pun program tu. Dia kata program ni bukan within our requirement. Bukan yang kita mahu. Bukan kemahuan kita sekarang. Betul. Jadi our invitation saya punya proposal adalah, kenapa tidak kita buat ia secara agile. Agile tu bermaksud kita jumpa ke klien kita. Betul. Dan kita bincang dulu dengan dia, apakah dia punya strategi dan juga direction dia untuk tahun ni. Kita bawalah strategi company, syarikat semua, kita bawa, kita tunjuk kan. Apa yang dia rasa dia nak capai. Okay, dia kata dia nak capai target, dia nak capai customer expectation, experience, dia nak capai financial. Kita berdiscuss dengan klien secara live. Jadi apa yang berlaku Michael dekat situ, bila kita discuss macam tu, klien akan being involved dengan kita punya TNA. Bila dia being involved, kita dah bawa balik, kita buat sedikit analisa dan kita jumpa dia balik. Dia akan memberikan input yang lebih baik. Sebab tu daripada situ kita buat kenal training identification, kita buat planning. Tapi yang paling penting sebenarnya message yang saya nak sampaikan ialah we need to kita kena check, kena sentiasa berdiskus dan berbincang dengan pihak berkepentingan ataupun kita punya stakeholders. Kadang-kadang kita dah buat sampai perancangan latihan. Tapi sebenarnya rupanya
ada masalah sikit dekat situ, ada pertukaran management Ya, ataupun pertukaran direction, kita kena ya, buat balik semula. Tapi dengan cara agile ni lah yang menjadikan training needs analysis kita komprehensif, dan ya, yang paling penting analisa keperluan latihan ni adalah apa yang training yang kita buat untuk staff, bukan betul. untuk kita sebagai L&D, untuk staff Betul. kita. Setuju sangat Zul. Zul, dengan izinnya saya nak berikan satu ni situasi sokongan lah untuk Ya. menyokong padu, cewa cakap dalam parlimen lah, menyokong padu ni kenyataan saudara Zul saya ni ya. Di Thriving Talent juga, bila kami nak memulakan projek kami dengan klien, latihan kepimpinan ke, team building ke, latihan pemasaran ke, sales ke, saya akan selalu, I will force the client lah. Ni nak guna word force ni. Memang strong dah ni. Saya akan force the client, saya cakap sebelum saya memulakan the design of my curriculum, saya nak melakukan satu sampling group. Kumpulan sampling, focus group ya. Di mana saya nak menemu bual sekurang-kurangnya 20% daripada kumpulan yang akan datang ke training saya itu. Saya juga nak menemu bual orang yang paling berpotensi tinggi dan orang yang paling lemah yang akan datang ke training saya itu, supaya saya boleh cari apakah middle ground mereka. Itu juga satu konsep agile. Dan saya akan beritahu klien saya cakap, okay, walaupun kontrak yang kita ada bersama 1 ke 2 tahun, syukurlah. Tapi saya akan mengingatkan klien saya, sekarang dunia kita berubah dengan begitu cepat sekali. As your training provider, saya nak pastikan, even though we sign this contract, but kita ada buffer. Buffer macam mana? Buffer maksudnya, kita ada ruang untuk perubahan. We would budget in 20%. 20% more, 20% kurang. Kenapa? Budget lah. Kalau ada perubahan, jika ada perubahan co-curriculum di mana saya sebagai syarikat penyedia latihan terpaksa mencari pakar daripada luar untuk datang, ada kos naik sikit, kita dah cover. Jika saya rasa daripada program yang kita buat ini, kita dapat membantu klien kita save cost, jimatkan sedikit cost. Maksudnya mereka boleh jimat 20%, kurangkan 20% daripada training cost mereka. Selalunya kan Zul, yang paling aneh sekali, 9 ada 10 klien saya tak pernah dengar format ini. Mereka rasa saya sangat aneh. Mereka rasa mana ada penyedia latihan, training provider yang buat offer macam ni. Tapi saya cakap, the world is changing. Now pandemic semua, kita pun, stay safe ya semua ya. MCO 3.0 sekarang pun tak terhingga. Saya ada tahu book resort untuk buat team building, sales team building, 300 orang untuk klien. Ni tahun lepas yang book, hari ni masih stuck. Masih tak boleh gerak. Mereka ingatkan sudah nak pergi pantai dah. Tapi apa nak buat? Keselamatan kita dulu ya. Kita boleh lawan pandemik ni. Betul, sebagai training provider, Michael, kita kena ambil approach, consultative approach kan. Betul. Yes. Kita juga kena advise, kena provide some inputs dan juga insights lah kepada klien. Betul. Apa yang bersesuaian untuk kita adakan ataupun berikan. Sebab kadang-kadang klien ada dia punya matlamat tersendiri, tapi kita boleh untuk kita berikan insights dan decision terpulang kepada klien lah. Okay, itu adalah yang topik kedua, iaitu tentang agile. Saya rasa cukuplah tu. Saya rasa ada yang boleh jelaskan dengan lebih detail, tapi saya nak memastikan bahawa let us be agile kan. Tapi yang ketiga ni, bahagian ketiga ni saya nak tengok tentang bagaimana cara untuk kita merancang latihan dan macam mana untuk kita integrasi kita punya pembelajaran yang tidak formal dengan media sosial. Banyak kan training ni bukan hanya sekadar formal training, classroom training. Kita ada face to face training, non face to face training. Betul. Kita ada yang memang online training sekali. Saya nak bagi contoh saya nak bagi contoh tentang katakanlah kalau kita buat satu program yang namanya pengurusan masa. Saya nak cerita pasal tidak formal dulu ni, tidak formal. Kita buat time management lah. Saya tak tahulah ada lagi kita time management sekarang, tapi
bagi saya kita semua kena manage time. Tapi katakanlah saya ambil contoh yang paling mudah sebab ini antara idea yang paling senang untuk saya dapat. Kita kena, bila kita buat satu program, kita kena tengok program tu dalam konteks bukan hanya sekadar program, tapi program tu mesti berkait dengan proses kerja. Yes, betul. Dia mesti berhubung kait dengan proses kerja. Jangan putuskan teori dengan praktikal. So kita tahu praktikalnya adalah proses kerja sebab dia balik daripada training tu dia nak terus apply. Jadi kita kena designkan program tu supaya bila dia habis program tu dia buat kerja. Betul. Setuju. Jadi saya bagi contoh, katakanlah satu proses kerja, sepanjang proses kerja yang kita ada tu, yang pertama sekali kita buat kerja lah. Kita buat kerja-kerja utama ataupun kerja hakiki kita. Kita juga pada masa yang sama kita ada attend mesyuarat, meetings. Dan pada masa yang sama tidak kurang juga kita berborak juga kan. Jadi kadang-kadang ada borak, kadang-kadang ni biasalah, enjoy lah sikit kan kerja, takkan nak serius je. Tapi dalam pengurusan masa, kalau kita cerita pasal pengurusan masa, teori dia tentang urgent and importance, orang tak akan dapat nampak. Tapi kalau kita kait dengan proses kerja, kita tahu dalam pengurusan masa, ada yang dinamakan sebagai penting, ada yang dinamakan sebagai segera, urgent and importance. Dia kena tahu, berborak tu penting ke ataupun tak penting, dan segera ke atau tak segera. So saya tak nak cerita pasal matrix, time management matrix tu. Tapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah dalam apa-apa program yang kita buat sebagai L&D, bila kita check dengan kita punya training provider, kita sebagai L&D kena tengok satu benda, iaitu apakah dia aplikasi pembelajaran selepas daripada program tu dan dia mesti boleh apply. Betul. Saya banyak jumpa training provider, Michael. Dia cerita segala benda secara overall, tapi nak apply balik. Apa yang you belajar? Okay, saya belajar ABCD, tapi macam mana nak apply? Lama lah pula kan, sebab dia tak tahu macam mana nak apply. So selalunya training provider ni sekarang mereka kena melakukan lebih banyak penyelidikan, and bukan penyelidikan yang berteraskan teori, tapi banyakkan temu bual dengan staff-staff. Ada yang kena pergi lawat cawangan, tengok macam mana mereka bekerja. Ada yang akan tanya, ni PNC sikit, nak tanya apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh staff-staff mereka. So ni semua amat penting sekali untuk mengaplikasikan apa yang akan bakal diajar kepada partisipan lah mereka. So itu dia. Betul Michael. Dan paling penting sekali, program yang kita buat tu kena cari on demand. Kan? Sama lah training provider ke L&D ke kan. Kena cari program yang memang pada waktu sekarang ni on demand. Saya ada dapat feedback daripada kawan-kawan saya mengatakan, why not kita buat satu program yang memang pada masa sekarang ni diperlukan, supaya orang yang nak attend tu dia terus attend dan dia terus apply. So people are looking into application sekarang. Betul. Dan tak kurang juga orang menggunakan media sosial. Ramai belajar daripada YouTube. Kita belajar tentang ada yang masak telur goreng daripada YouTube. Memang. Michael, you tahu masak telur tak? Tahu, itu tahu lah. Kan? Boleh. Masak nasi semua boleh. Masak nasi boleh. Kalau masak gulai tu, I tahu bubur dalam microwave aja. Jadi ada yang belajar daripada YouTube, daripada TikTok. Kita ingat TikTok ni joget-joget je kan? TikTok pun ada ceramah, ada knowledge, ada mudah. So pembelajaran ni bukan hanya sekarang ni bukan hanya sekadar di universiti, tapi dia belajar secara media sosial dan juga demand. Dan bila kita tengok semua ni, kita perlu ada sistem, Michael. Kita kena ada sistem. Dan biasa kita tahu tentang learning management system dengan learning experience platform. Dua tu itu cerita-cerita nanti lepas ni panjang lagi. Tapi apa yang saya nak sampaikan sekarang, Michael, ialah dalam keadaan dalam keadaan sekarang ni, kita sebagai L&D kena tengok tentang option lain. Sebab tak semua daripada program kita boleh attend classroom. Betul. Kalau kami ada yang kita define sebagai face to face, ada yang kita define sebagai non face to face, Michael. Alright. So Zul, model hybrid akan menjadi norma baru kita. Betul. Di mana
akan ada sesi yang memang face to face selepas pandemik ni sudah berlalu, tetapi juga akan ada sesi atau intervasi yang akan dilakukan melalui online ya. Dan ini satu message daripada saya lah. Before COVID-19, sebelum pandemik ini melanda, kalau kita nak partisipan kita ni kan, pelajar syarikat dalam organisasi ni, kalau kita nak staff kita, pelajar kita untuk belajar online, mungkin mereka memberikan alasan kerana mereka kurang selesa. Face to face is still good, is still the best. Tapi kerana pandemik ini, ianya telah force kita, telah memaksa kita untuk mengakui bahawa ini realiti norma baru. Kita kena belajar, kita kena menyesuaikan diri, kita kena mendisiplinkan diri. Walaupun belajar melalui talian atau melalui alam maya, tapi kita kena mendisiplinkan diri, kita kena belajar dengan cepat, kita kena optimize masa kita apabila kita sedang belajar. Kerana ada adalah hybrid model. Betul. Tapi ada je Michael, ada yang die memang nak face to face. Okey, tunggulah face to face dulu kan. Kita dah explain senario macam mana. Tapi L&D apa yang kita boleh buat sebagai L&D adalah kita kena create awareness, kena create desire orang mengatakan bahawa kita nak tunggu sampai face to face. Saya anticipate COVID-19 ni pun, kalau dekat universiti kami pun tengok student yang akan masuk, kami tak tahu sama kalau kita boleh masuk student face to face by Oktober tu pun dah cantik lah. Tapi sebenarnya itu cita-cita je. Sama juga dengan training HRDF kan. HRDF kalau HRDF ada dekat sini pun, dia pun akan akui juga. Dia tak bagi buat face to face. Kalau dia bagi face to face sekalipun, dia kata half the class, 50% of the class capacity. Mana kita nak cari. Kalau Michael, you buat team building program kan, takkan you nak buat team building program 25 orang kadang-kadang. Tak cost efektif. Tapi ada juga you buat memang. Ya, betul. Alright, so Michael, kita tengok sepanjang 1 jam yang kita bincang ni, ada beberapa perkara penting lah yang kita tengok. Yang saya sebut tadi tentang 3 perkara yang kita kena tengok dalam COVID-19, tentang decentralization, tentang collaborative dan juga inovasi, dan juga talent pool kita kena tengok. Talent pool. Lepas tu kita cerita pasal agile. Jadikan L&D ni, kita ni L&D yang agile supaya kita dapat sentiasa communicate dengan klien. Kalau kita tengok agile punya filosofi, dia punya end in mind adalah klien sebenarnya. Kita tengok kepada klien. What client needs. Apa yang klien perlukan, itu yang kita kena beri. Kalau kita L&D, apa yang staff kita perlukan. So itu agile. Dan yang terakhir sekali yang kita menceritakan tentang pembelajaran tidak formal. So belajar tu at any point of time, bila-bila masa kita boleh belajar. So kita sebagai training provider, kita boleh design face to face, non face to face. Tapi L&D pun kena sama-sama dengan kita supaya kita dapat promote online learning, on demand learning. Jadi itulah dia hybrid yang kita tengok Michael. Betul. Kalau saya boleh berikan kesimpulan lah Zul dan kepada rakan-rakan kita yang masih mengikuti rancangan kita sampai tahap ini terima kasihlah banyak-banyak Ni kesimpulan saya. We talk about agile or gila as you say, tapi agile ni dalam sebutan yang lebih positif Agile ni kalau bagi saya lah, ianya berteraskan kepada keterbukaan minda serta hati kita untuk berubah, untuk menerima maklum balas, dan juga kita kena meyakinkan diri kita bahawa dalam dunia baru kita ni, norma baru ni, apa yang kita sudah rancang akan berubah dalam sekelip mata saja. So janganlah kita lihat perubahan itu sebagai sebuah batas penghalang. Kita kena melihat halangan itu kita kena melihat perubahan itu sebagai satu perubahan yang mencabar diri kita menjadi seorang L&D practitioner yang lebih efektif dan yang paling penting, yang lebih relevan untuk memenuhi kehendak klien kita. Klien kita siapa? Klien kita adalah business unit, pasukan-pasukan, tim-tim dalam organisasi kita yang memerlukan kita sebagai seorang pakar runding dan panduan untuk membantu mereka merancang aktiviti-aktiviti latihan
profesional mereka. So Yeah. it's all Alright. about having an open mind. Yeah, thank you. Yeah, moving forward. Thank you very much, Michael. Tapi sebelum saya habis, just to share dengan semua yang ada dekat sini, kita ada berita baik ya. Ada berita baik daripada universiti. Sekarang kan zaman Form 5 kan. Form 5 dah habis belajar and kita ada pengambilan Jun ya untuk program asasi. Kategori 1 dapat beasiswa penuh untuk program asasi dan kita ada penginapan percuma. Wah, macam berjalan-jalan pula kan. Tapi kena ada minimum 5A lah dan pendapatan isi rumah 8,000 ke bawah. Kita ada kategori 2 juga, beasiswa penuh yuran pengajian dan ada kategori 3. Yang penting nak belajar tu sebenarnya Michael, anytime, anywhere boleh belajar. Betul. Kan? Yang penting Betul. belajar pun tak nak belajar sahaja yang kita perhatikan. Jadi saya rasa thank you very much Michael for your time dan thank you very much kepada orang-orang yang bersama dengan kita selama 1 jam 7 minit sehingga sekarang ni. Sangat berbesar hati, terima kasih kerana attend dan ini adalah siri L&D untuk kita meningkatkan lagi kemahiran sebagai seorang L&D di dalam organisasi kita. Dan bagi siapa yang bukan dalam L&D sekalipun, mungkin berminat ya Michael untuk menjadi seorang L&D. Jadi dengan cara itu kita dapat menjadikan sesi ataupun program kita walaupun kita bincang-bincang, kita memberi pencerahan kepada kawan-kawan kita sebagai L&D untuk menjadi lebih produktif, lebih efektif. Yang paling penting sekali Michael, kita mesti mencari jalan bagaimana untuk berubah diri kita kepada lebih baik walaupun 1% setiap hari. Betul. Alright. Thank you very much Michael, thank you very much everybody. Terima kasih ya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa setiap hari Rabu jam 8.30 malam. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you everybody. Selamat malam. Bye. Good night. Bye.